Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang satu lagi bahagian dalam bab kepimpinan atau bahagian kepimpinan di bawah tajuk pengurusan. Okay, so hari ini kita akan bincang dua teori motivasi, iaitu teori motivasi Herzberg dan McClellan, dan juga kita juga akan bincang berkaitan amalan dengan teori-teori berkenaan. Okay. So, teori motivasi yang ketiga ialah teori dua faktor. Okey, teori dua faktor ni diperkenalkan oleh Frederick Herzberg, okey, iaitu seorang pakar berkaitan dengan motivasi. So, mengikut Frederick Herzberg, okey, dia buat kajian tentang faktor-faktor atau faktor yang boleh memberi kesan pada kehendak manusia di tempat kerja. Ada dua faktor, iaitu faktor kesihatan atau dikenali sebagai hygiene factor, faktor penjagaan, dan juga faktor motivasi, okey, atau motivational factor. Okay. So, faktor kesihatan dan faktor motivasi ini akan beri kesan pada kehendak manusia di tempat kerja. Okay. Alright, kita mula dengan faktor penjagaan atau faktor hygiene. Okay. So, faktor penjagaan ni merupakan faktor luaran. Remember. Okay. Atau dikenali sebagai faktor extrinsic. Okay. So, contoh yang kita boleh bagi adalah gaji, faedah. Okay. Contohnya pekerja dibayar gaji yang lumayan, okey, atau gaji rendah. Faedah ni rujuk kepada benefit, contohnya bonus, okey, cuti, tempat kerja yang selesa atau kurang selesa, keselamatan di tempat kerja, okey. Semua ni berkaitan dengan faktor penjagaan atau dikenali sebagai faktor luaran, okey. Dan apa kesannya? Faktor penjagaan ni boleh mengurangkan atau meningkatkan rasa ketidakpuasan pekerja. Okay, so remember the keyword dia ketidakpuasan pekerja, dissatisfaction. Okay, jika faktor luaran ni banyak, contohnya pekerja dibayar gaji yang tinggi, faedahnya banyak, ini boleh mengurangkan ketidakpuasan. Okay, jika gaji rendah, boleh meningkatkan ketidakpuasan. Okay, so remember the keyword dia faktor extrinsic atau faktor luaran, kesannya ketidakpuasan. Contoh seperti gaji, faedah dan sebagainya. Okay. Dan satu lagi perkara penting adalah faktor penjagaan ini mengikut Herzberg tidak menghasilkan kepuasan bekerja atau meningkatkan produktiviti pekerja. Okay. So, dia hanya boleh mengurangkan atau meningkatkan rasa ketidakpuasan. Dia tidak memberi kesan pada kepuasan atau produktiviti pekerja. Okay. Okay. Contoh. Jika gaji rendah, ketidakpuasan pekerja akan meningkat. Jika gaji tinggi, ketidakpuasan pekerja akan menurun. Jika gaji cukup, ini menyebabkan pekerja rasa neutral. Okey, so ingat faktor luaran ni memberi kesan pada apa? Ketidakpuasan. Okey. Alright, kita pergi kepada faktor motivasi. Okey. Faktor yang kedua, faktor motivasi. Ia merupakan faktor dalaman atau dikenali sebagai faktor intrinsik. Okey, faktor dalaman atau faktor intrinsik. Contohnya seperti pekerja diberi tanggungjawab. Okey, pekerja digalakkan untuk menggunakan kreativiti. Pekerja diberi tugas yang mencabar. Okey, pekerja diberi autonomi untuk membuat keputusan. Pekerja diberi pengiktirafan, penghargaan. Semua ini merupakan faktor dalaman atau faktor motivasi. Okey, apa kesannya? Faktor ni boleh memberi kepuasan untuk bekerja. Bila ada kepuasan, boleh meningkatkan produktiviti. Okey. Jika faktor ni kurang, pekerja kurang bermotivasi. Okey. Dan tapi ingat yang ni tak ada kaitan dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ni berkaitan dengan faktor penjagaan saja. Okey. Contoh, okey, faktor dalaman ni contohnya penghargaan. Jika majikan kurang menghargai sumbangan pekerja, okey, pengurus kurang menghargai sumbangan pekerja, kepuasan pekerja akan menurun, produktiviti akan menurun. Okey, jika majikan sentiasa menghargai, okey, pengurus menghargai sumbangan pekerja, kepuasan pekerja meningkat, produktiviti akan meningkat. Okey, itu pandangan Herzberg. Dia kata dua faktor, faktor penjagaan dan faktor motivasi. Okey. Teori motivasi yang terakhir adalah teori motivasi McClellan. Okay, so McClellan ni dia menggunakan 3 jenis keperluan manusia yang boleh mempengaruhi tingkah laku pekerja di tempat kerja. Remember the keyword dia, 3 jenis keperluan. Okay,
So, 3 keperluan tu apa dia? Yang pertama, keperluan untuk pencapaian. Okey. So, semua individu ni dia ingin mencapai sesuatu. Okey, mereka buat kerja kerana mereka ingin mencapai sesuatu dan mereka inginkan maklum balas. Okey. Maklum balas ni akan diberikan oleh majikan atau pengurus. Okey. So, they want to achieve something and mereka perlukan maklum balas daripada majikan. Maksudnya mereka inginkan penghargaan, okey, mereka inginkan kepujian-pujian dan sebagainya, okey. Jadi, individu yang ada kehendak pencapaian atau keperluan untuk pencapaian ni, macam mana nak motivasikan mereka? Kena bagi tugas yang mencabar atau kerja yang sukar. Jadi, kalau pekerja diberi tugas yang mencabar sukar ni, mereka rasa mereka akan mencapai sesuatu dan majikan mesti bagi maklum balas. Contohnya wang, penghargaan dan sebagainya. Okay, so apa keyword dia? Remember, mereka inginkan pencapaian, mereka perlu diberi maklum balas. Caranya, bagi tugas yang mencabar dan jangan lupa bagi penghargaan. Itu keperluan untuk pencapaian. Okay. Ada juga individu yang inginkan perhubungan atau dipanggil appreciation. Okey, keperluan untuk perhubungan. Okey, individu ni mereka ingin mengekalkan hubungan sosial. Okey. Mereka nak mengelak sebarang konflik dalam organisasi antara pekerja. Okey. Mereka sentiasa inginkan persahabatan yang mesra. Okey. So kumpulan individu ni mereka ada keinginan untuk disukai dan terima oleh orang lain. Mereka suka bekerja dalam kumpulan. Okay? So, mereka dianggap sebagai social animal. Okay? Mereka suka bekerja dalam kumpulan. Okay? Apresiasi maksudnya suka bekerja dalam kumpulan. Mereka suka berkomunikasi dengan orang lain. Okay? Ingin wujudkan persahabatan mesra dan sebagainya. Jadi, individu yang ada keperluan perhubungan ni, mengikut McLellan, dia kata pekerja boleh dimotivasikan jika diberi kerja secara berkumpulan. Jadi, individu yang ada keperluan perhubungan ni, mereka tak boleh bekerja sebagai atau bekerja seorang-seorang. Mereka suka bekerja dalam kumpulan. Okay? So, ini keperluan untuk perhubungan. Okay? Ingat keyword dia, hubungan sosial, bekerja secara berkumpulan. Okay? Yang ketiga, keperluan untuk kuasa. Ada juga pekerja yang inginkan kuasa. So, apa yang mereka suka buat? Mereka suka mempengaruhi orang lain. Mereka suka mengajar orang lain. Mereka suka kontrol atau mengawal orang lain. So, macam mana nak meningkatkan motivasi mereka? Kita mesti beri peluang kepada mereka untuk menguruskan sekumpulan pekerja. Okay? Bila mereka menguruskan sekumpulan pekerja, mereka rasa seronok bekerja sebab mereka dapat memenuhi keperluan untuk kuasa. Okay? So, ingat ada 3. Keperluan untuk pencapaian, keperluan untuk perhubungan, keperluan untuk kuasa. Ini pandangan McLellan. Okey. Okey, mari kita perhatikan soalan dan juga cadangan jawapan. Okey, katakan soalan tanya, jelaskan teori 2 faktor Erzberg. Kamu diberi 6 markah. Ingat, soalan tanya, jelaskan. So, bagi satu fakta, iaitu faktor penjagaan. Uraiannya, ia merupakan faktor luaran seperti gaji, faedah pekerjaan. Jadi, kamu dapat 2 markah. Okey. So di sini fakta 1 markah, uraian 1 markah, contoh 1 markah. Ini uraian tambahan. Okey. Faktor motivasi 1 markah, merupakan faktor dalaman atau intrinsik 1 markah. Contohnya pekerja diberi tanggungjawab dan autonomi semasa menjalankan tugasnya. Okey. Kamu digalakkan untuk beri uraian tambahan. In case kalau kamu salah tulis uraian pertama, pemeriksa akan terima uraian yang kedua. Okey. So kamu digalakkan untuk explain lebih banyak. Okey. Okey. Soalan yang kedua, uraikan 3 keperluan manusia mengikut teori McLellan. Okey. So, uraikan maksudnya ada fakta dan ada uraian. Okey. Apa fakta dia? Keperluan untuk pencapaian 1 markah. Individu gemar melakukan tugas kerana ingin mencapai sesuatu dan inginkan maklum balas. Jadi, kamu dapat 1 markah. Okey. Keperluan untuk perhubungan 1 markah. Individu gemar mengekalkan hubungan sosial atau wujudkan persahabatan mesra. 2 markah. Keperluan untuk kuasa 1 markah. Individu gemar untuk mempengaruhi, mengajar dan mengawal orang lain. Jadi kamu dapat 6 markah. Fakta 1, uraian 1. Okey.
Okey, itu saja untuk pelajaran kali ini ya. So, harap kamu subscribe video cikgu, like dan juga share dengan kawan-kawan ya. Okey, dan jangan lupa bagi komen ya. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk mendapat kejayaan cemerlang dalam pengajian perniagaan STPM Penggal 2. Okey, so kalau ada masalah bolehlah komen dan cikgu akan respon. Okey, bye.